Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada anda semua kerana sudi lagi menghampiri ke dalam channel Radio 12 Malam bersama dengan saya, Angah. Kali ni saya tak nak mengoceh terlalu panjang kerana saya dah rekod ni pun dah ambil masa yang lama juga nanti dan sekarang pun dah lewat ni. Okey, baik, kita akan teruskan dengan episod yang ke-71 seperti yang dijanjikan dari Tok Awangah yang bertajuk Puntung Hanyut Menjadi Ular. Sudah lama tidak bertemu Ucu Sidin. Tidak perasan lagi saya disebabkan uban sudah memutih di kepalanya. Kalau tidak diperkenalkan oleh Mat Kanun, hampir saja saya tidak akan cam lagi dia setelah lama berpindah ke Felda. Apalagi Ucu Sidin jarang sangat balik ke kampung semenjak berpindah di Felda yang jauh di Johor. Apabila diberitahu oleh Mat Kanun mengenai kampungnya diganggu jelmaan usungan mayat yang berkeliaran tengah malam, terpaksa juga Ucu Sidin balik menjengah. Tersenyum Ucu Sidin apabila didesak oleh orang-orang kampung supaya berjamu ancak di batu bertimpuh seperti yang diamalkan oleh arwah ayahnya, si Pawang Lamin. Tahu sangatlah Ucu Sidin ayahnya juga tidak akan berjamu ancak kalau setakat jelmaan usungan mayat kelihatan di tengah malam. Lama juga ayahnya tidak amalkan lagi berjamu ancak disebabkan tidak mahu mematuhi pantang larang yang ditetapkan sejak turun-temurun. Lainlah ketika nenek moyangnya menjadi pawang. Memang Pawang Lamit tahu batu bertimpuh itu tempat mereka berjamu ancak. Tetapi dia tidak terpengaruh dengan batu yang bertimpuh. Sekalipun nenek moyangnya beritahu mengenai moyang labang yang hilang di sekitar kawasan berkenaan. Mula-mula dulu, ayah buat jamu ancak, ujar Ucu Sidin perlahan apabila kenang Usin Pakok berkuat juga mahu berjamu ancak di batu bertimpuh. Tapi selepas itu, tak pernah lagi dia buat macam tu. Tuturnya disebabkan arwah ayahnya sudah membuat keputusan tidak mahu mengamalkan lagi jamu ancak demikian. Manalah Usin Pakau tahu mengenai emaknya Ulung Siah terpaksa dipakaikan selendang hijau tatkala beratib setelah Pawang Lamit berjamu ancak. Kadangkala sampai 3 hari berturut-turut Ulung Siah terus beratib tidak berhenti. Ketika ini orang-orang kampung bertumpu ke rumahnya minta ubatkan sesiapa sahaja yang mengidap penyakit. Memang seisi kampung mengharapkan Ulung Siah akan beratib bagaikan hilang ingatan asal sahaja ayahnya Pawang Lamit berjamu ancak. Mereka tidak peduli pun mengenai Ulung Siah yang dipakaikan selendang hijau dengan pakaiannya juga serba hijau. Biarlah berterusan Ulung Siah beratib, asal sahaja mereka boleh meminta apa sahaja tatkala perempuan itu beratib demikian. Masakan pula mereka tidak berasa hairan apabila Main Lompong bertahun-tahun mengidap bengguk pada leher. Tiba-tiba sahaja seruh dalam masa 3 hari setelah meneguk air yang dijampi Ulung Siah tatkala dia beratib. Apabila Ulung Siah berhenti beratib, sudah tentu ingatannya akan pulih semula. Dia tidak akan menjampi apa-apa lagi disebabkan tidak menyedari fasal beratib sejak berhari-hari itu. Lama benar Main Lompong mengidap bengguk pada leher hingga membengkak sebesar mumbang kelapa. Puas berubat dengan Pawang Lamit, bengguk berkenaan tidak juga seruh. Sebab itu tidak bertangguh dia meminta Ulung Siah menjampikan tatkala perempuan itu beratib selepas Pawang Lamit berjamu ancak di batu bertimpuh. Memang Pawang Lamit tahu setiap kali dia berjamu ancak, anaknya Ulung Siah akan merungut-rungut tidak menentu-nentu. Ketika ini Ulung Siah sudah dirasuk moyang labang menyebabkan dia mesti dipakaikan selendang hijau. Kalau tidak dikawal oleh Pawang Lamit, nescaya anaknya akan berterusan menjadi tidak siuman. Setelah dipakaikan selendang hijau, Ulung Siah akan beransur-ansur pulih semula. Kamu ni dah lama sakit, kenapa tak berubat? Rungut Ulung Siah sambil beratib tatkala Main Lompong memberitahu mengenai bengguk yang membengkak pada lehernya. Dia ni dah berubat, tapi tak sembuh juga moyang. Sahut Pawang Lamit menjadi perantaraan apabila bercakap dengan Ulung Siah dalam masa dia beratib. Ketika ini Pawang Lamit seolah-olah tidak berhadapan dengan anak-anaknya ketika bertutur dengan moyang labang sendiri. Alamak, kat sini saya sudah dialog. Silap Patutnya dialog Ulung Siah tadi tu patutnya bersuara lebih parau. Ya, sebab itu si moyang labang yang bercakap. Tapi kita teruskan. Nanti yang mana-mana nanti saya cuba perbetulkan ya. Baik. Moyang pun tak boleh nak ubat lah Tok Pawang.
Tersenyum Ulung Siah dengan menundukkan kepala, lantas menutup mukanya dengan selendangnya. Kalau moyang tak boleh ubat, siapa lagi nak diharapkan? Sengaja Pawang Lamit merendahkan diri. Kamu ni semua nak menyusahkan moyang aja. Gerutu Ulung Siah seolah-olah mengejek mereka disebabkan sengaja menunggu peluang dia beratip dalam keadaan tidak sedarkan apa-apa. Lantas Pawang Lamit menghulurkan botol air ke hadapan Ulung Siah dengan memberi isyarat supaya Mai Lompong mara ke hadapan. Sebaik sahaja Mai Lompong terconggok di hadapannya, Ulung Siah meraba-raba beguk di leher Mai Lompong, sekalipun dia masih tertunduk menyembunyikan muka di sebalik selendang hijaunya. Lama Ulung Siah meraba-raba beguk berkenaan, dia menyeru perlahan. Hai si halus si hitam, ulu balang hitam, ulu balang si raja halus. Pergi engkau memotong beguk di leher si Anu. Jangan kau melanggar perintah aku. Jirim namanya aku. Api menyala di mulut aku. Sebaik sahaja Ulung Siah hembuskan pada botol air, mereka melihat seolah-olah asap kemenyan yang dibakar Pawang Lamit melabun berkeliling botol air di hadapan mereka. Berpusar-pusar asap kemenyan di keliling botol air hingga tercium bau harum di tengah rumah. Kemudian, Ulung Siah menyuruh Mai Lambung. Allah, dia datang Mai Lambung pula. Ayo, ini semua kesilapannya. Mai Lambung. Minta maaf, saya patah balik. Dalam untuk berjaga-jaga. Mai Lambung. Baik, saya ulang balik ya. Kemudian, minta maaf, baik saya ulang balik. Kemudian Ulung Siah menyuruh Mai Lompong meneguk air di dalam botol terus disapukan kepada beguk yang membengkak sebesar mumbang kelapa di lehernya. 3 hari selepas meneguk air yang Ulung Siah memang beguk di leher Mai Lompong seruh tidak bertahan. Semenjak itulah penduduk-penduduk kampung harapkan Pawang Lamit berjamu ancak biar Ulung Siah beratip akibat dirasuk moyang labang. Ketika ini memang Ulung Siah akan menjampi bersamaan dengan jemaah moyang labang hingga penyakit yang mereka hadapi itu boleh sembuh serta-merta. Tetapi Ulung Siah tidak tahu apa-apa sekiranya dia tidak beratip hingga dipakaikan selendang hijau oleh ayahnya Pawang Lamit. Sebab itu ketika anaknya Usin Pakau menggelepar hingga menjalar laksana ular, dia sekadar menggiling kepala sahaja. Terkaku dia apabila Usin Pakau tiba-tiba sahaja kecang akibat sakit kepala yang berdenyut-denyut. Sebaik diberitahu oleh Pawang saya ulang balik. Sebaik diberitahu pada Pawang Lamit, segera dicekaknya tangan Usin Pakau. Ketika ini dia merasakan tangan cucunya lembik seolah-olah tidak bertulang. Bimbang dia juga mahu berkeras kerana bimbang tangan Usin Pakau akan terkehel. Beberapa kali ditepuknya kepala Usin Pakau, sekaligus cucunya mengeliat terus menjalar di lantai bagaikan ular yang mahu menerkam mangsa. Kalau kamu syaitan, pergi dari sini. Bentak Pawang Lamit terus berdiri dengan mengisar tapak tangannya. Aku takkan bunuh kamu dalam rumah. Kalau nak cari geruh, jom. Mari kita keluar. Amboi, pakai jom tu. Sama-sama ni pakai jom. Tak apa harga anda semua faham. Tu jadi spontan sebab nak bagi nampak. Tegasnya merenung tajam ke arah Usin Pakau. Namun keadaan Usin Pakau bertambah pasang hingga beberapa kali dia melonjakkan kepala seolah-olah ular tedung selar itu mahu menerkam. Seminggu Usin Pakau meniarap dengan menjalar berkeliling di atas tikar menyebabkan Pawang Lamit hampir putus asa. Ketika ini seisi kampung gempar apabila terserempak dengan puntung kayu hanyut di sungai akan bertukar menjelma menjadi ular hitam sekiranya tersangkut di mana-mana. Mereka bimbang untuk turun mandi ke sungai sekiranya terserempak dengan puntung hanyut yang terapung di tengah arus. Manalah tahu puntung kayu berkenaan tersangkut pada badan mereka hingga bertukar menjadi ular hitam. Ni Tok Bawang, aku ni hampir dipatuk ular. Beritahu Utih Derauh tergamam apabila puntung kayu hanyut tersangkut pada joran kailnya. Tidak bertangguh dia mencampakkan joran kail itu ke tengah. Sebaik sahaja ular hitam itu berbelit-belit di situ. Tatkala Pawang Lamit menerpa ke tebing sungai, dia sekadar melihat puntung kayu terbakar teroling-oling di tolak arus.
Masakan pula Utih Drauh berbohong apabila dia melihat ular hitam berkenaan berbelit-belit di hujung joran. Bukan Utih Drauh sahaja yang terserempak, malah Hasan Debeng juga hampir dipatuk ular hitam semasa turun mandi ke tengah sungai. Sebaik sahaja nampak putung kayu yang tersangkut pada ranting aur rebah ke air sengaja dikuakkan ke tepi. Tiba-tiba sahaja puntung berkenaan bertukar menjelma menjadi ular hitam. Tidak bertangguh, Hasan Debeng melompat naik ke tebing apabila kepala ular berkenaan mencodak menentang arus. Mujur juga Hasan Debeng sempat menguis kuat ular berkenaan dengan hujung ranting sebelum dapat menerkam ke arahnya. Sebab itu, seisi kampung mengharapkan pawang lamit berjamu ancak biar malapetaka tidak mengganggu berterusan. Tetapi bukan mudah pawang lamit mahu berjamu ancak. Disebabkan hanya beberapa bulan sahaja usung panggang ayam mentah bertih 7 piring, pulut kuning sepinggan dengan telur rebus 7 biji dibawa ke Batu Bertimpu. Kalau berjamu ancak, nescaya anaknya Ulun Siah akan berhati berturut-turut 3 hari laksana tidak siuman. Masakan dia mahu membebankan anaknya setelah berjamu ancak di Batu Bertimpu itu. Tentu ular puaka tu nak cari geruh. Tok Pawang, Hasan Debeng ingatkan mengenai perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Manalah tahu, ular tu akan mematuk budak-budak. Gerutu Utih Drauh pula apabila kenangkan dia sendiri hampir menerima geruh. Jangan benarkan budak-budak mandi ke sungai. Ujar Pawang Lamit melarang budak-budak bercempera mandi di sungai. Seisi kampung mesti tegah anak masing-masing supaya tidak ke sungai mandi terjun dari atas tebing. Tetapi, puntung kayu bukan setakat hanyut di tengah arus sungai sahaja. Mereka juga bimbang akan menguis puntung kayu di atas tungku dapur. Manalah tahu, tungku kayu berkenaan menjelma menjadi ular hitam. Tentu ular berkenaan akan mematuk sekiranya tidak sempat mahu mengelak. Malah puntung kayu dicampakkan ke tengah halaman pun mereka mudah terkejut apabila tersepak tidak menentu. Apalagi kalau tersandung pada waktu malam tatkala balik dari surau. Bagaimana mereka mahu mengelak tatkala kepala ular hitam itu mencodak? Mereka mesti mendesak juga Pawang Lamit berjamu ancak dalam masa kampung halaman mereka diancam jelmaan ular hitam. Untuk makluman ni, sambil-sambil saya tengah rekod ni, sambil-sambil tu saya sedang menyiapkan tempahan sampuraya daripada kawan-kawan kita dalam Radio 12 malam ni ya. Kalau ada dengar sedikit bunyi kokek-kokek, itu bunyi printer. Kalau terdengar lah ya, sebab saya akan reduce. Baik, saya akan teruskan. Berjamu ancak tak boleh selalu sangat buat. Gerutu Pawang Lamit ingatkan seisi kampung mengenai berjamu ancak hanya dilakukan setidak-tidaknya dalam tempoh setahun. Disebabkan Usin Pakau terus juga menjalar di tikar laksana ular, di samping seisi kampung bimbang puntung kayu menjelma menjadi ular, terpaksa juga Pawang Lamit berjamu ancak. Orang-orang kampung sendiri yang akan menyediakan ayam selasih yang disembelih buat panggang mentah. Mereka masak pulut kuning, buat bertih 7 piring dengan telur rebus 7 biji. Apalah sangat untuk setakat menyediakan ramuan kelengkapan berjamu ancak kalau nak dibandingkan dengan usaha Pawang Lamit yang membantu mereka. Bagaimana kalau ribut kencang melanda kampung tengah malam bersama dengan hantu tinggi merempuh tidak peduli siapa? Manalah tahu hantu tinggi peduli apabila merempuh kampung dengan kepala mendongak ke atas. Siapa sahaja yang dilangkah hantu tinggi nescaya akan muntah lumut sampai terkejam menggelepar. Satu-satunya yang boleh mereka harapkan memanglah Pawang Lamit. Sebaik sahaja Pawang Lamit membakar lada kering dengan garam di atas tungku dapur, sekaligus ribut akan berhenti. Hantu tinggi yang merempuh kampung akan membelok ke persimpangan lain setelah menyedari kampung mereka dijaga keturunan moyang labang. Hantu tinggi tidak akan ganggu keturunan moyang labang selagi amalannya diamalkan berterusan. Memang, berjamu ancak bukan menyeru hantu tinggi menjelma laksana lembaga tinggi yang tercegat dengan kepala mencecah ke awan. Tetapi berjamu ancak Pawang Lamit sekadar mengingatkan mengenai nenek moyangnya moyang labang yang hilang di kawasan batu berkenaan. Siapa pun tidak tahu ke mana moyang labang menghilang setelah tidak balik ke rumah sewaktu membersihkan parit musim turun ke sawah. Isterinya, Onyeh. Okey, baik.
Isterinya Onyeh Tisah melihat moyang labang bersandar pada batu bertimpuh sebaik sahaja meneguk air. Penat sangat dia akibat bekerja keras membersihkan parit tali air biar mereka boleh turunkan ke sawah. Apabila matahari tegak di kepala Onyeh Tisah, segera mengajak suaminya balik ke rumah. Tetapi ketika ini, moyang labang tidak lagi bersandar pada batu bertimpuh yang tersegam di seberang sawah. Disebabkan menyangka moyang labang sudah balik ke rumah, Onyeh Tisah juga balik ke rumah tidak mempedulikan apa-apa. Hinggalah petang dia menunggu di rumah. Moyang labang tidak juga nampak kelibat. Bimbang. Memang bimbang juga Onyeh Tisah disebabkan tidak pernah suaminya meninggalkan dia dengan tidak memberitahu apa-apa. 3 hari dia menunggu moyang labang tidak juga balik ke rumah. Lantas Onyeh Tisah beritahu jiran-jiran mengenai kehilangan suaminya. Tatkala jiran-jiran menjengah ke batu bertimpuh, mereka melihat kesan tempat kemenyan baru sahaja dibakar. Asap kemenyan masih melabuh, laksana moyang labang tengah membakar kemenyan di situ. Ketika ini anaknya Siak Kamat terdengar suara ayahnya, moyang labang ingatkan supaya berjamu ancak, asal sahaja genap setahun dia hilang di situ. "Jangan kamu bimbangkan aku, Kamat," ujar suara yang bergema di celah batu bertimpuh itu. "Biarlah aku di sini selama-lamanya." Tuturnya menyuruh Siak Kamat tidak mencarinya lagi setelah hilang entah ke mana. Sebab itu pawang lamit tidak tergesa-gesa berjamu ancak kalau belum tiba masanya seperti yang ditetapkan nenek moyangnya, iaitu Siak Kamat. Memang Siak Kamat satu-satunya yang bertutur dengan moyang labang setelah ayahnya hilang di batu bertimpuh berkenaan. Dia sekadar mematuhi amalan oleh nenek moyangnya sejak turun-temurun. Kalau tidak disebabkan seisi kampung mendesak, memang pawang lamit tidak mahu sangat berjamu ancak. Tetapi, orang-orang kampung semakin bimbang dengan puntung kayu yang menjelma menjadi ular hitam yang mencodak kepala. Sekalipun ular berkenaan tidak pernah lagi mematuk sesiapa, namun mereka tetap bimbang disebabkan bahaya sentiasa mengancam keluarga masing-masing. Selagi Usin Pakau menjalar di tengah rumah laksana ular, memang seisi kampung diganggu jelmaan puntung kayu yang menjadi ular itu. Bukan lagi puntung kayu hanyut di tengah arus sungai, malah mana-mana sahaja puntung kayu yang bergolek tidak boleh dipercayai lagi. Manalah tahu puntung kayu di atas tungku dapur juga boleh menjelma menjadi ular dalam sekelip mata. Sebaik sahaja pawang lamit membakar kemenyan, terus sahaja ulung siah beratip sepanjang malam. Lantas dipakaikan selendang hijau oleh pawang lamit. Ketika inilah ulung siah melenggok-lenggokkan badan, beratip tidak berhenti. Terpaksa pula pawang lamit bercekang mata menunggu sepanjang malam. Dalam masa ulung siah beratip, dia terpaksa mengawalnya supaya kemenyan terus dibakar. Kalau asap kemenyan tidak melabun, nescaya ulung siah tidak dapat dipulihkan lagi. Ketika ulung siah beratip ini tidak bertangguh, Uti Drao bersama dengan Hasan Debeng beritahu mengenai puntung kayu yang menjelma ular hitam mencodak kepala itu. "Buat apa yang kamu ganggu ular jemaah tu?" Tersengih-sengih ulung siah mengejek mereka. "Kami tak ganggu pula tu moyang, tak ganggu pun," sahut Utih Drao setelah yakin ulung siah diserap jelmaan moyang labang. "Semua makhluk nak hidup juga. Biarlah, jangan diganggu ular hitam tu." Lantas ulung siah mengingatkan mereka supaya tidak mempedulikan jelmaan ular hitam berkenaan. "Macam mana ya kalau kami kena patuk?" Utih Drao mendesak disebabkan dia sendiri mengalami terserempak dengan jelmaan ular tersebut. "Kalau kamu tak ganggu, dia takkan mematuk," jelas ulung siah tersengih-sengih menutup muka dengan selendang hijau. Ketika inilah pawang lamit minta sembuhkan keadaan Usin Pakau yang menjalar di tengah rumah bagaikan ular mencodak kepala. Tetapi ulung siah menggeleng-geleng tidak mahu membantu. Terkejut juga pawang lamit dengan jelmaan yang menyerap dalam diri anaknya apabila enggan mengubatkan Usin Pakau. Kalau jelmaan moyang labang, masakan pula mengelak ubatkan keturunannya sendiri. Tetapi pawang lamit tidak pernah membentak marah sekalipun cucunya dan anaknya diganggu geruh. Setelah seminggu, ulung siah beratip tidak juga pulih semula. Pawang lamit dapat mengagak anaknya dirasuk jelmaan lain. Dia tahu sekiranya moyang labang yang menjelma hanya sekadar 3 hari berturut-turut sahaja. Okey, baik, dekat sini kita faham
Ulung Sia ni dia dah beratib selama seminggu. Lama tu. Apabila Ulung Sia mendesak menyediakan ancak berterusan, lantas Puan Wan Lamid memberitahu menantunya, iaitu Malim Tekeh, supaya ikhtiarkan cara lain. Memang Puan Wan Lamid akan serahkan pada Malim Tekeh kalau mahu solat hajat berjemaah seperti kemahuannya semenjak jejak kaki ke kampung berkenaan. Tatkala tinggalkan kampung halamannya di Maninjau, memang Malim Tekeh lama belajar pondok di Padang Panjang. Ketika berpindah ke Pekanbaru, hatinya terbuka mahu ikut sama menyeberang ke Semenanjung. Sebab itu, dia ingatkan bapa mertuanya supaya tidak mematuhi sangat berjamu ancak setelah dia berkahwin dengan Saedah. Kadang-kala bila Puan Wan Lamid berjamu ancak, sengaja jugalah Malim Tekeh tinggalkan rumahnya sampai berhari-hari. Biarlah bapa mertuanya berjamu ancak sampai kakak iparnya Ulung Siah beratib berturut-turut 3 hari. Tetapi Puan Wan Lamid tetap tidak peduli sangat sama ada Malim Tekeh bersetuju atau sebaliknya apabila dia berjamu ancak. Sebaik saja bapa mertuanya menyerahkannya kepada Malim Tekeh fasal gangguan yang merasuk kakak iparnya Ulung Siah. Lantas saja dia beritahu Tok Haji. Terpaksa pula dia jemput Tok Haji yang sudah mula dalam keadaan yang uzur. Sebab itu Tok Haji mengajak saya ikut sama menjengah ke kampung berkenaan. Ketika Tok Haji naik ke rumah bersama dengan Malim Tekeh, tidak bertangguh, Puan Wan Lamid persilakan ke sisi Ulung Siah yang masih beratib tidak berhenti-henti. Semakin galak Ulung Siah beratib apabila melihat Tok Haji duduk di sisinya. Kemudian terus saja dia memberi salam, tetapi tidak disahut oleh Tok Haji. "Hai, kenapa bagi salam pun tak nak jawab?" Ulung Siah menyindir dengan terangguk-angguk perlahan. Tok Haji tersengih-sengih saja terus mengusap-ngusap muka. Apabila Tok Haji beristighfar sampai 100 kali, tiba-tiba Ulung Siah terbatuk berulang kali. Menggeleng-geleng Ulung Siah lantas membuang selendang hijau yang menutupi mukanya. Sekaligus dia menguraikan rambutnya hingga mengerbang tidak menentu. Kemudian menghembus kuat ke arah Tok Haji. Tetapi Tok Haji tidak bergerak apa-apa sekalipun hembusan Ulung Siah menyinggahi ke mukanya. Perlahan-lahan pula Tok Haji membacakan. Baik sahabat semua, di sini dia ada bacakan doa. Saya akan baca secara perlahan. Kalau ada silap minta tolong buat teguran dan bantu saya di dalam komen ya guys. Kita sama-sama ambilkan yang kebaikan yang ada daripada kisah-kisah ini ya. Baik. Perlahan-lahan pula Tok Haji membacakan. Iza yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fattabitul lazina amanu sauki fi qulubil lazina kafaru ru'ba fadribu fawqal anazi wadribu minhum kulla bananin. Tersentak Ulung Siah lantas merungut-rungut hingga kedengaran suaranya berubah menjadi parau. Sewaktu dia berpaling ke arah saya, memang terasa perut menjadi senak yang memulas-mulas. Tetapi sengaja saya bertahan seolah-olah tidak ada apa-apa yang berlaku menimpa diri saya. "Jangan nak pura-pura, Ustaz." Ulung Siah mengejek dengan suara parau yang menggerunkan. "Kalau senak perut tu, kenapa buat macam?" "Tak sakit apa-apa," ujarnya semakin tajam merenung ke arah saya. Segera Tok Haji menepuk bahu saya menyebabkan terasa angin berpusar menolak saya jauh ke udara. Tatkala saya berjejak di kawasan hutan di celah belukar nibung, beberapa orang lelaki menunggu di situ. Kepala mereka gondol, laksana buah kundur dengan tidak ada muka langsung. Mereka memegang puntung kayu yang masih berbara seolah-olah dicapai dari unggun yang menyala apinya. Apabila lelaki-lelaki berkepala buah kundur itu mencampakkan puntung kayu di tangan, sekaligus pula bertukar menjelma menjadi ular hitam berkepala merah. Minta maaf, suara saya dah makin kering. Tak apa, kita teruskan juga. Saya tidak berundur sewaktu ular berkenaan menerkam karang. Tetapi semua ular hitam berkepala merah itu terpelanting ke belakang menggelepar akibat hangus terbakar. Sebaik saja saya mendengar Tok Haji berbisik. Baik guys, saya baca lagi. Kalau ada silap tolong perbetulkan dan berikan sedikit penerangan di dalam ruangan komen ya. Baik, saya teruskan. Watasabahum aikod zawahum rukudawa
nuqallibuhum zatal yamini wa zatashi shimali wa kalbuhum bisitan zira'aihi hila sawid liwatola'ata alaihim lawalaita minhum firara wala mulikta minhum ru'ba. Terlalu panjang sangat saya baca ni. Saya risau kalau ada salah. Minta bantu guys. Kita sama-sama belajar. Teguran diterima. Jangan risau. Baik, kita teruskan. Tidak bertangguh lelaki-lelaki yang tercegat di situ berundur melarikan diri tidak ketahuan. Semuanya ketakutan setelah melihat ular hitam berkepala merah itu hangus terbakar apabila terpelanting tidak bersebab. Setelah semua lelaki berkenaan bercempera lari, tiba-tiba sahaja salah sebatang pokok nibung terbelah dua. Ketika ini seorang perempuan tua yang rambut mengerbang keluar bercekak pinggang selepas membuang tongkat di tangan. Marah benar perempuan tua itu lantas memberitahu mengenai dirinya ditinggalkan 7 suaminya yang berkepala laksana buah kundur itu. Tetapi dia berdekah-dekah ketawa apabila saja mengejek fasal suaminya hingga 7. Apa salahnya aku kahwin 7? Ujar perempuan itu berbangga disebabkan mempunyai suami 7 orang sekaligus. Ketika itu Ulung Siah yang terkekeh-kekeh ketawa mengejek saya yang berconggok di hadapannya. Memang saya tidak peduli apa-apa fasal Ulung Siah kerana di hadapan saya hanyalah perempuan. Dia tulis ini perempuan rambut. Sepatutnya kalau tak salah saya perempuan tua sebab dia ada kaitan dengan moyang labang. Tapi tak apalah, kita teruskan ya. Memang saya tidak peduli apa-apa fasal Ulung Siah kerana di hadapan saya hanyalah perempuan yang rambut mengerbang di tengah hutan belukar nibung. Hanya Tok Haji sahaja kedengaran berbisik menyuruh saya bacakan doa yang dituturnya. Setiap kali Tok Haji bisikkan doa yang perlu saya tuturkan, perempuan tua, kan saya cakap perempuan tua, perempuan tua rambut mengerbang itu terketar-ketar akibat api yang membakar kelilingnya. Terima kasih kerana sudi mendengar dari mula sampai habis. Minta maaf ya kalau ada terganggu sedikit dengan suara sebab tekak kering. Baik, kita akan teruskan nanti untuk bertemu lagi ni insya-Allah dalam 2 hari lagi di episod yang ke-72 yang bertajuk Mayat Bertukar Menjadi Khinzir. Dia punya tajuk ni tak boleh kalah. Baik, terima kasih saya ucapkan lagi sekali. Hujung-hujung datang gegap. Kita berjumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.